Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutawif Saad bin Muhammad Kamal dengan nombor metrik 5014A dari Professional Mutawif Development International College Cawangan, Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi insya-Allah seperti yang telah diberitahu semalam, hari ini kita akan melakukan ziarah ke tempat-tempat di sekitar Masjidil Haram sahaja. Jadi saya harap haji dan hajah, tuan-tuan dan puan-puan semua dalam keadaan yang bersedia lah. Jadi sekiranya dalam perjalanan kita nanti ada apa-apa soalan ke, ada apa masalah ke, boleh beritahu saya. Baik, jom. Jadi tuan-tuan, ini adalah checkpoint kita yang pertama, iaitu Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Basically ini adalah perpustakaan saja, tapi ada sejarah di sebalik tapak maktabah ni sendiri. Sebenarnya tapak perpustakaan ni dulunya adalah rumah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Talib. Dan di tempat ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan ini juga dikenali sebagai Maulid Nabi ataupun tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti tuan-tuan nak tahu, haji dan hajah semua nak tahu macam mana cerita lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ke dengan orang-orang biasa? Sedangkan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah manusia paling afdal di muka bumi. Manusia yang paling, orang kata apa? Paling baik sekali. Yang terbaik di kalangan manusia. Jadi kita semua tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa tahun Gajah? Nanti saya akan ceritakan. Jadi cerita dia waktu 12 Rabiul Awal tu, malam subuh tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir waktu subuh. Waktu subuh tu masih dalam keadaan yang gelap. Jadi Siti Aminah waktu tu dia tak merasa sakit sedikit pun. Sehingga dia tak tahu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak lahir. Dia mengandung, dia tak tahu yang dia nak beranak. Sebab apa? Dia tak rasa sedikit pun. Jadi waktu pagi, waktu subuh tu, ada satu orang bidan yang sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bidan tu cerita macam mana ruangan tempat dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, maksudnya ruangan tempat Siti Aminah melahirkan tu, ruangan tu tak ada apa-apa sumber cahaya, tapi ruangan tu dalam keadaan yang terang. Ada ulama yang mengatakan cahaya tu keluar daripada faraj Siti Aminah sendiri. Dan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lahir, Rasulullah tak menangis. Rasulullah dalam keadaan yang santai lah orang kata. Rasulullah tak menangis macam bayi-bayi biasalah. Kita tahu bila bayi baru lahir, keluar je perut dia akan menangis. Tapi Rasulullah SAW dia tak menangis. Bila dah keluar dan diserahkanlah bayi tu, atau diserahkan Nabi Muhammad tu pada atuk dia. Atuk dia siapa? Abdul Muttalib. Bila Abdul Muttalib bawa Rasulullah, dia bawa Rasulullah dalam keadaan yang gembira. Dah tahu cucu dia mesti ada gembira. Dan dia bawa Rasulullah pergi mana? Dia bawa Rasulullah pergi masuk ke dalam Kaabah. Dan dalam Kaabah tu diberi nama Rasulullah ni apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada ketika itu tak ada satu pun orang Arab ni nama dia Muhammad. Muhammad ni nama yang rare. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang pertama yang menggunakan nama Muhammad. Sehingga orang-orang Arab ketika itu dia rasa pelik. Kenapa tiba-tiba nama dia Muhammad? Yang kita tahu orang Arab ni dia suka bagi nama anak-anak dia nama-nama yang sama. Contohnya apa? Contohnya Hamzah, Ali, semua macam ada persamaan dengan dia punya moyang-moyang dia lah. Ada yang Abdul Manaf, semua macam sama. Abdullah macam sama. Dan Abdul Muttalib ni dia bagi nama Nabi ni Muhammad sebab apa? Sebab diberi ilham oleh Allah SWT. Itu cerita dia. Dan sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, adanya irhas. Maksudnya apa? Tanda-tanda yang Nabi akhir zaman itu Nabi yang paling afdal nak lahir. Tanda-tanda dia apa? Antaranya, saya cerita sikit je. Antaranya, dulunya ada satu agama, iaitu agama Majusi. Agama Majusi ni dia sembah apa? Dia sembah api. Api tu
bertahun-tahun, beratus tahun tak pernah padam. Sentiasa marak api tu. Itulah Tuhan, itulah dia sembah. Dan irhas, maknanya tanda bila Nabi nak lahir tu, api tu dengan sendirinya padam. Dan orang-orang Majusi ni pelik, macam mana api yang beratus-ratus tahun ni tak pernah padam, tiba-tiba padam. Dan ada lagi apa? Tiang apa? Tiang istana Parsi. Istana Parsi ni, istana yang besar, istana Raja Kisra Parsi. Tiang dia tiba-tiba roboh. Ini apa? Inilah tanda-tanda kenabian. Maksudnya tanda-tanda Nabi akhir zaman ni nak lahir. Dan kenapa tahun tu, tahun Nabi lahir ni, saya kata tadi tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Sebab apa? 50 hari sebelum kelahiran Nabi SAW, ada satu peristiwa, iaitu satu orang raja, iaitu Raja Abrahah daripada Yaman. Dia rasa iri dengan Kaabah. Maksudnya dia rasa dengki. Dia dekat Yaman, dia ada buat satu bangunan yang mirip dengan Kaabah. Dia nak orang-orang datang supaya buat macam mana orang lain buat Kaabah. Tapi bila dia buat lagi cantik daripada Kaabah, dia buat lagi mewah daripada Kaabah, tapi tak ada orang datang. Dia pun rasa dia nak runtuhkan Kaabah. Dan bila dia nak runtuhkan Kaabah, dia bawa tentera dia, iaitu tentera dia menaiki gajah. Gajah kita tahulah, gajah besar. Dan dia datang nak serang, nak runtuhkan Kaabah. Dia nak runtuhkan Kaabah. Dan sampai bila dia apa, dalam perjalanan dia tu, sampai ke satu tempat, dia dan tentera bergajah dia tu, Allah Ta'ala turunkan bantuan. Maksudnya Allah Ta'ala turunkan bala bencana pada tentera dia. Iaitu apa? Allah Ta'ala hantar satu burung, iaitu burung ababil. Dia kata burung ababil ni burung yang kecil je. Dan dia bawa apa? Dia bawa batu-batu daripada api neraka. Batu-batu kecil je, tapi daripada api neraka. Burung tu datang, burung tu lepaskan batu tu, banyak burung tu. Sehingga bencana ni, bala ni dah menghancurkan tentera Abrahah ni. Maksudnya ini 50 hari. Kejadian ni 50 hari sebelum kelahiran Nabi SAW. Sebab itulah tahun kelahiran Nabi SAW ni digelar sebagai tahun gajah. Itu saja. Dan lepas ni kita akan bergerak ke checkpoint kita lah, checkpoint yang seterusnya, iaitu Telaga Zamzam. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, jadi di depan kita sekarang ni ialah tapak Telaga Zamzam. Zamzam ni apa? Sebenarnya air Zamzam ni adalah satu-satunya air yang disertai dengannya hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihannya. Hadis apa? Ma'uz Zamzam lima syuribalah. Maksud dia apa? Semuanya Zamzam itu mengikuti apa yang diniatkan oleh peminumnya. Maksudnya hendaklah kita, iaitu peminum air Zamzam ni, waktu kita minum air tu, kita niatkan benda yang baik-baik, ataupun kita doa benda yang baik-baik. Sebab apa? Sebab hadis ni lah. Jadi pasti ada daripada kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tertanya-tanya, kenapa air Zamzam ni hanya ada dekat tanah Arab saja? Maksudnya kenapa ada dekat Mekah saja? Kenapa tak ada dekat tempat-tempat lain? Kenapa? Sebab apa? Sebab ada sejarah di sebalik adanya air Zamzam dekat Arab. Maksudnya ada air Zamzam dekat Mekah. Cerita dia macam mana? Satu ketika dahulu ada satu orang Nabi, iaitu Nabi Ibrahim AS. Semua kita kenal Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ni, dia telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghantar atau untuk meninggalkan bini dia, meninggalkan isteri dia dan anak dia ke satu lembah yang tak ada sumber kehidupan langsung. Maksudnya tak ada air, tak ada makanan, tak ada orang, memang tak ada sumber kehidupan. Dia diperintahkan untuk tinggalkan isteri dia, iaitu Hajar, dan anak dia Ismail dekat tempat macam tu. Nabi Ibrahim ni adalah satu orang Khalilullah ataupun kekasih Allah. Dia pun taat dan dia tinggalkan isteri dia dekat tempat tu. Itu kat mana? Kat Mekah ni lah tinggalkan. Yang mana waktu itu Mekah waktu tu tak ada sumber kehidupan langsung. Bila dia tinggalkan, dia membalik. Bila dia balik, sampai ke satu tempat, iaitu Saniah, tempat yang waktu dia dah tak nampak dah isteri dia. Bila pusing belakang, dia tak nampak anak dia. Dia pun berdoa dengan doa apa? Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dar'in 'inda baitikal muharram rabbana liqimus salah faj'al af'idatan minan nas
tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Doanya apa? Wahai Tuhan kami, sungguhnya aku telah meninggalkan sebahagian daripada keturunanku di satu lembah yang tidak mempunyai apa-apa tanaman. Tidak punya apa-apa tanaman, maksudnya tak ada sumber kehidupan lah. Tidak mempunyai apa-apa tanaman, berhampiran dengan rumahmu, maksudnya berhampiran dengan Baitullah yang mulia. Lagi apa? Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati-hati manusia cenderung dengan mereka, dan rezekikanlah mereka dengan buah-buahan. Semoga mereka bersyukur. Maksud doa ni apa? Kenapa Nabi Ibrahim doa macam ni? Doa ni maksud dia meminta supaya Allah SWT memelihara isteri dan anaknya. Manakala Siti Hajar ni tadi, dia pun tahu, maka dia taat. Dia pun menyusukan Ismail dan menghabiskan makanan dia. Mana waktu tu dia hanya bawa sebekas air dan beberapa biji kurma saja. Bila dia habis, Ismail pun menangis lah. Sebab apa? Dia dahaga dan panas. Bila dia menangis, Siti Hajar ni dia tak sanggup nak tengok anak dia menangis, tak sanggup nak tengok anak dia terseksa panas. Maka dia pun berjalan untuk mencari bantuan. Dia pun berlari daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa sebanyak apa? Sebanyak 7 kali. Rukun sa'i yang kita buat waktu umrah, yang kita buat waktu umrah tu, diinspirasikan daripada kisah ni lah, daripada Siti Hajar yang lari untuk mencari bantuan, untuk mencari air untuk anak dia tu. Jadi sampailah ke Marwah itu, pusingan yang terakhir, didengar ada suara. Bila dia dengar suara tu, dia pun bertanya pada suara tersebut, adakah engkau membawa bantuan untuk kami? Adakah engkau mempunyai apa-apa bantuan untuk kami? Bila dia tengok, dia terkejut. Sebab apa? Dia tengok dekat tempat tapak Telaga Zamzam ni ada satu orang malaikat yang mengorek tanah dengan kakinya. Sampailah keluar mata air daripada tanah tu. Keluar air mencurah-curah. Bila air keluar, Siti Hajar ni dengan cepat-cepat dia isi air untuk botol dia tu, untuk bekas itu, dan dibataskan air tu. Inilah sejarah macam mana air Zamzam ni boleh keluar. Macam mana air Zamzam ni boleh ada dekat tanah Arab ni saja, ada dekat tanah Mekah ni saja. Namun bila dia bataskan tu, ada satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Sekiranya Siti Hajar, sekiranya isteri Ibrahim ni tidak membataskan air Zamzam yang keluar tadi, nescaya air Zamzam akan keluar dan menjadi sungai di seluruh ke bumi. Inilah macam mana, ini sejarah macam mana air Zamzam ni boleh ada hanya dekat Mekah saja, tak ada kat tempat-tempat lain. Jadi itu dia cerita dia. Dan lepas ni kita akan bergerak ke tempat kita yang seterusnya. Baik tuan-tuan dan dimuliakan Allah, sekarang ni saya akan ceritakan pula mengenai Kaabah. Kaabah tu sendiri apa? Kaabah ni adalah kiblat umat Islam yang kedua. Kenapa kedua? Sebab apa? Sebab kiblat umat Islam yang pertama dulu sekali berada di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kat mana? Kat Palestin. Jadi dulu waktu zaman Nabi SAW, umat Islam bersolat menghadap ke Baitul Maqdis selama, tak silap saya, 16 ke 17 bulan. Dan selepas turunnya perintah Allah untuk bersolat menghadap ke kiblat, dia menghadap ke Kaabah. Sebab itu semua umat Islam bila bersolat semua menghadap ke Kaabah sehinggalah ke sekarang. Jadi Kaabah ni, siapa yang membina Kaabah ni? Ini sejarah, saya nak cerita sejarah mengenai pembinaan Kaabah. Kaabah ni dulu yang pertama sekali dibina oleh malaikat. Walaupun tiga yang pertama saya nak cerita ni, dia punya kesahihan dia tak berapa sangatlah, tapi saya akan ceritakan juga. Yang pertama sekali dibina oleh malaikat. Macam mana malaikat bina? Satu ketika dulu waktu Allah Ta'ala nak ciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala cakap
bercakap, beritahu kepada mereka firman para malaikat ciptakan manusia yang akan menghuni di bumi. Malaikat kata apa? Ya Allah, takkanlah kau nak ciptakan manusia makhluk yang akan melakukan kerosakan di muka bumi ni. Dan apabila lepas tu malaikat dia rasa bersalah, dan dia buat apa? Dia bertawaf dekat Arash. Berapa lama dia tawaf? Lepas tu Allah Ta'ala kata kepada para malaikat untuk membina satu tempat, satu macam tempat tawaf dekat mana? Dekat Baitul Makmur. Lepas dia bina, Allah Ta'ala cakap pula untuk bina satu Kaabah, bina tempat tawaf di bawah, betul-betul tepat di bawah Baitul Makmur, untuk buat dekat untuk buat Kaabah ni, buat tempat tawaf dekat bumi. Maksudnya Kaabah ni, tepat di atas Kaabah ni adalah Baitul Makmur, tempat malaikat bertawaf. Kenapa Allah Ta'ala suruh cipta? Kenapa Allah Ta'ala suruh bina Kaabah dekat bumi? Supaya makhluk-makhluk di bumi boleh tawaf seperti mana para malaikat bertawaf di Baitul Makmur. Selepas daripada malaikat yang bina, Nabi Adam pula. Lepas Nabi Adam ni diturunkan dekat bumi, lepas daripada dia makan buah khuldi tu, dan Nabi Adam dan isterinya Siti Hawa diturunkan dekat bumi, Nabi Adam tanya pada Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa aku dah tak dengar suara para malaikat ni? Jadi Allah Ta'ala kata, ini sebabkan kesalahan kau wahai Adam. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Adam untuk membina Kaabah. Membina Kaabah di mana? Di Baitullah ni. Jadi Nabi Adam pun bina dengan bantuan siapa? Dengan bantuan Jibril AS. Kaabah ni dibina dengan batu daripada 5 gunung. Gunung apa? Yang pertama Gunung Lubnan, Gunung Turzaita, Gunung Tursina, Gunung Judi dan Gunung Hira. Jadi bila dia Jibril dah bawa semua batu-batu ni, maka yang Nabi Adam pun bina. Sehinggalah zaman anak-anak dia, bila binaan daripada Nabi Adam ni dah tak ada, kira dah hancur dah. Maka selepas tu binaan yang ketiga dibina oleh anak Nabi Adam sendiri, iaitu Nabi Syith AS. Nabi Syith AS ni pun atas perintah Allah juga dia bina. Bila binaan Adam dah tak ada, dia pun bina lagi. Bila dia bina, lepas dia bina tu, anak-anak cucu dia terus melakukan, orang kata pembaharuan dekat Kaabah ni. Sehinggalah pada zaman Nabi Nuh AS, kan zaman Nabi Nuh ada banjir besar. Banjir besar yang menyebabkan satu bumi ni dipenuhi dengan banjir, dan Kaabah pada ketika itu pun hancur. Macam saya katakan tadi, 3 riwayat yang pertama ni, binaan malaikat, binaan Adam dan binaan Syith ni, ada yang kata tak sahih. Bahkan ada yang kata ini adalah Israeliat ataupun cerita daripada Bani Israel sahaja. Tapi binaan yang keempat dan seterusnya, iaitu binaan yang keempat ni binaan Nabi Ibrahim AS. Sebaliknya, binaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni adalah binaan yang sahih. Sebagaimana ada juga dalam Quran mengenai Allah Ta'ala memerintahkan beliau, iaitu Nabi Ibrahim, untuk membina Kaabah ni. Banyak ada punya dalil, antaranya wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lagi wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a tahhir baiti lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Ini semua dalil Allah Ta'ala memerintahkan dia untuk apa? Untuk membina Kaabah. Cerita dia macam mana? Kan macam yang saya ceritakan sebelum ni, Nabi Ibrahim dia tinggalkan anak dan isteri dia, iaitu Siti Hajar dan Ismail, dekat Mekah. Orang yang waktu tu tak ada sumber kehidupan. Tapi bila dah datang Jurhum, Puak Jurhum dan Amalik, diorang dah dia dah panggil semua anak-anak dia, dan jadilah satu, orang kata, perkampungan dekat Mekah waktu tu. Perkampungan, jadi dah ada sumber kehidupan, bila dah ada air Zam-Zam semua. Jadi satu ketika Nabi Adam pun balik, bukan balik, maksudnya dia dah beberapa kali lah dia ziarah anak dan isteri dia dekat Mekah tu. Sampailah satu ketika waktu tu Nabi Ismail AS sudah pun berumur 20 tahun, dan Nabi Ibrahim pun datang. Yang waktu tu Nabi Ismail waktu dia tengah duduk berhampiran dengan telaga Zam-Zam,
Ada riwayat yang mengatakan dia sedang mengasah panah dia. Nabi Ibrahim datang jumpa anak dia dan Nabi Ismail. Dia kata apa? Wahai Ismail, Allah Ta'ala telah memerintahkan aku untuk membina Kaabah. Nabi Ismail kata apa? Wahai ayahku, ta'ala perintah Allah itu. Dan Nabi Ibrahim kata lagi, engkau juga telah diperintahkan untuk membantu aku. Maka bermulalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membina Kaabah. Dan membina Kaabah sambil membaca apa? Rabbana taqabbal minna. Ini doa ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dia baca doa ni sambil membina Kaabah. Dan waktu membina Kaabah tu, semua jemaah-jemaah ataupun semua haji dan hajah, tuan-tuan dan puan-puan, pasti pernah mendengar tentang makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni apa? Makam Ibrahim ni sebenarnya hanyalah sebuah batu. Batu apa? Batu yang di atasnya terdapat tapak kaki Ibrahim. Betul tak? Pernah nampak kan dekat di samping Kaabah tu ada satu orang kata makam Ibrahim. Pernah tengok kan benda tu? Itu sebenarnya hanyalah sebuah batu. Kenapa? Apa yang dimaksudkan dengan makam Ibrahim ni? Dia sebenarnya makam Ibrahim ni adalah batu yang membantu Nabi Ibrahim ketika sedang membina Kaabah. Macam mana dia bantu? Waktu tu Nabi Ibrahim AS, waktu dia bina Kaabah tu, makin lama bila dia letak batu, bila dia susun batu, maka binaan Kaabah ni semakin lama semakin tinggi. Bila semakin tinggi dia tak sampai. Dan waktu tu lah batu tu datang untuk, ada yang mengatakan batu tu dia datang sendiri. Bila dia apa? Bila Nabi Ibrahim pijak dia pun meninggi dengan sendirinya. Dan dia, yang waktu tu batu sifatnya keras, dia telah melembutkan dirinya, yang membuatkan di atasnya terlekaplah tapak kaki Ibrahim itu sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan apa? Dengan makam Ibrahim. Seterusnya apa lagi yang ada kat Kaabah? Hajarul Aswad. Yang waktu tu Nabi Ibrahim dia telah perintahkan Ismail untuk apa? Wahai Ismail, kau pergilah cari batu untuk menandakan tempat bermulanya tawaf. Tempat apa? Maksudnya kan bila kita nak tawaf, kita akan bermula daripada mana? Daripada Hajarul Aswad. Jadi Nabi Ibrahim telah perintahkan Ismail untuk cari batu supaya menandakan tempat bermulanya tawaf. Bila Nabi Ismail nak cari tu, maka waktu tu turunlah Malaikat Jibril AS dengan membawa Hajarul Aswad. Yang mana batu Hajarul Aswad ni daripada syurga, telah diturunkan direct daripada syurga untuk diletakkan dekat tempat Hajarul Aswad tu. Ada yang mengatakan Jibril tu diturun daripada dan datang daripada Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ataupun jabal yang gunung yang pertama sekali diciptakan. Dia pun datang dan dia bagi kepada Ibrahim. Dan Nabi Ismail pun terkejut, dia pun tanya. Dia pun tanya daripada mana ayah dia, daripada mana Nabi Ibrahim ni dapat batu tu. Dan Nabi Ibrahim kata apa? Ini adalah batu daripada syurga yang dibawakan Jibril kepadaku. Nabi Ibrahim pun dia pun letakkan batu tu, yang ada mengatakan batu tu masih berwarna putih lagi. Dia pun letakkanlah batu Hajarul Aswad tu dekat tempat di mana Hajarul Aswad tu berada sekarang. Seterusnya apa lagi? Seterusnya Hijr Ismail. Apa Hijr Ismail tu apa? Sebenarnya waktu zaman Nabi, waktu binaan Nabi Ibrahim tu sendiri, Kaabah ni dia bukannya segi empat. Dia agak panjang sedikit. Dia memenuhi sebab tu sebenarnya dia memenuhi apa? Orang kata memenuhi Hijr Ismail yang sekarang. Dia agak panjang sedikit. Dia belah utara tu dia agak panjang. Dan di depan tu, di belah utara tu, tempat di mana Nabi Ibrahim berehat, tempat di mana Nabi Ismail dia letakkan dia punya ternakan dia. Sebab tu orang panggil Hijr Ismail ni. Yang mana pada waktu zaman Nabi Ibrahim, Hijr Ismail ni bukanlah sebahagian daripada Kaabah. Dia waktu zaman Nabi Ibrahim, Hijr Ismail bukan sebahagian daripada Kaabah. Dia belah utara Kaabah sahaja. Tempat di mana Nabi Ibrahim berehat, tempat di mana Nabi Ismail jaga ternakan-ternakan dia, kambing dan sebagainya lah. Jadi waktu zaman demi zaman, sampailah pada zaman Quraisy, orang Quraisy ni waktu tu dia nak memperbaharui, macam samalah macam anak cucu Nabi Adam yang bila
dia memperbaharui binaan Kaabah ni. Bila Kaabah dah semakin lama, dia semakin, orang kata dia nak buat renovasi pada Kaabah. Tapi waktu tu orang Quraisy ni dia dana dia tak cukup, duit dia tak cukup nak bina Kaabah ni. Apa dia buat? Dia kecilkan sedikit binaan Kaabah. Bila dia kecilkan binaan Kaabah yang dulunya panjang tu, dia kecilkan di belah utara tu, maka Hijri Ismail yang waktu tu berada di belah utara, dia pun tertarik sedikit dan dia pun termasuk dalam binaan Kaabah itu sendiri. Itulah yang membuatkan hari ni bila satu orang tu dia bertawaf, bila dia masuk di dalam laluan Hijri Ismail tu, tawaf dia jadi tak sah. Sebab apa? Sebab Hijri Ismail yang sekarang ni adalah sebahagian daripada Kaabah, sebahagian daripada tapak Kaabah itu sendiri. Sebab tu lah. Jadi macam mana tadi? Orang Quraisy ni dia dah tak cukup dana, maka dia kecil kan, maka Hijri Ismail pun termasuk sebahagian daripada Kaabah. Di zaman demi zaman lagi, sampailah pada zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni dia buat apa? Dia buat renovasi lagi pada Kaabah. Dia buat apa? Dia buat balik macam mana binaan Kaabah sebab tu zaman Nabi Ibrahim. Dia panjangkan balik, dia masukkan sekali Hijri Ismail tu. Maka waktu zaman pemerintahan Abdullah bin Zubair tu, Kaabah tu jadi panjang dia. Jadi seperti mana Nabi Ibrahim buat lah. Tapi selepas Abdullah bin Zubair, ada satu orang pemerintah nama dia Hajjaj. Hajjaj ni dia buat apa? Dia buat balik Kaabah ni seperti mana binaan Quraisy itu dulu. Dan Hajjaj ni adalah bangsa Quraisy. Dia pun buat sebagai binaan Kaabah sebagaimana orang Quraisy buat sewaktu Quraisy buat lah, sewaktu tak cukup dana tu, sehinggalah sekarang. Itulah yang membuatkan Kaabah sekarang segi empat tepat, segi empat, dan ada Hijri Ismail di sebelahnya. Jadi perlu diingatkan, bila kita tawaf nanti, bila kita melakukan tawaf, jangan sekali-kali kita melalui di antara Kaabah dan Hijri Ismail. Sebab apa? Itu akan membuatkan tawaf kita tak sah. Jadi apa lagi yang di sekitar Kaabah? Jadi itu saja. Jadi selepas ini insya-Allah saya akan ceritakan pula mengenai Ma'la ataupun perkuburan Ma'la. Baik tuan-tuan semua, ini adalah perkuburan Ma'la. Ma'la ni apa tuan-tuan? Ma'la ni dulunya adalah sebuah perkampungan. Dan Nabi SAW sendiri berasal daripada Ma'la ni. Dan kita semua tahu Ma'la apa? Di Mekah ni terdapat banyak sangat perkuburan. Tetapi Ma'la, perkuburan Ma'la ni adalah satu-satunya perkuburan yang bersamanya terdapat hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Ni'mal maqbarati hadi. Maksudnya apa? Sebaik-baik perkuburan adalah perkuburan ini, iaitu perkuburan Ma'la. Jadi beruntunglah bagi sesiapa saja yang dikuburkan di Ma'la. Siapa yang dikuburkan di Ma'la ni? Terdapat banyak orang yang antaranya sahabat-sahabat, sahabat-sahabiah, tabi'in, tabi'in, wali-wali. Dan kat sini juga terdapatnya makam isteri Nabi SAW yang sangat disayanginya, yang meninggal suatu tahun kesedihan. Siapa? Isteri Nabi yang pertama, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi bila kita datang ke Mekah ni, amatlah tak, orang kata apa, agak kurang adab bila kita datang ke Mekah. Tapi bila kita tak menziarahi makam orang yang dah membantu Nabi SAW sewaktu awal-awal perkembangan Islam itu sendiri. Kita semua tahu Siti Khadijah ni adalah wanita yang pertama sekali memulai Islam, wanita yang pertama yang membantu Nabi SAW. Siti Khadijah ni dulunya adalah seorang, orang kata, bangsawan, hartawan, jutawan, semua dah dia. Dia satu orang yang berharta lah, orang kata. Dia juga satu orang yang dermawan. Dan dia satu ketika dulu dia satu orang yang berharta. Bila waktu muda dia, sebelum dia kahwin dengan Nabi SAW, dia adalah satu orang yang berharta, yang kaya. Tapi bila dia meninggal, tuan-tuan semua, apa yang tersisa dekat diri dia hanyalah sehelai kain. Sehelai kain yang bahkan tak mampu nak menutup jasad dia. Macam mana?
bila nak ditutup kaki dia, bila nak tutup kaki dia, maka terkeluar kepala dia, nampak muka kepala dia. Dia bila tutup kepala dia, nampak pula kaki dia. Dulunya satu orang yang kaya raya, satu orang yang terhormat di kalangan orang Quraisy, kalangan orang Arab ketika itu. Tetapi dengan segala pengorbanan dia korbankan harta dia, masa dia, diri dia untuk bantu Nabi SAW, sehingga bila dia mati, harta satu sen tak ada. Bila kita balik nanti, bila kita balik ke Malaysia nanti, kita pun bagi tahulah kepada sahabat anda itu, saudara mara kita, bila pergi ke Mekah, jangan lupa untuk ziarah, pergi ke Maklah untuk ziarah isteri Nabi yang pertama, orang yang banyak berkorban untuk Islam. Sekiranya tak ada si Khadijah ni, belum tentu kita dapat agama sekarang ni. Dia lah yang bantu Nabi itu. Itu dia cerita mengenai Maklah itu sendiri. Baik, seperti yang telah diberitahu, hari ini kita akan melakukan ziarah luar Mekah. Kita ada beberapa checkpoint, ada beberapa tempat yang akan kita ziarah, antaranya Gua Tur, tempat manasik haji dan macam-macam lagi lah. Jadi harap semua stay tune lah, bersedia untuk mendengar dan melawat dan melihat tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang mana Rasulullah pernah berpijak, tempat di mana Rasulullah menyampaikan khutbah, menyampaikan dakwah. Pokoknya tempat Rasulullah pernah ada, tempat tu kita nak pergi. Itu dia. Let's go. Baik, sekarang ni kita dalam perjalanan menuju ke Gua Sur. Tuan-tuan pernah dengar tak mengenai Gua Sur? Baik, sebenarnya Gua Sur ni adalah tempat ataupun macam mana nak kata, gua yang sangat berbakti pada Rasulullah. Sebab apa? Gua Sur ni adalah tempat Rasulullah dan sahabatnya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, menyorok ataupun bersembunyi selama 3 hari sewaktu peristiwa hijrah. Hijrah ni maksudnya Rasulullah berpindah lah daripada, kan Rasulullah orang Mekah, Rasulullah nak berpindah ke Madinah. Sebab apa? Buat waktu memang tinggal Rasulullah je dekat, Rasulullah dan Abu Bakar je orang Islam yang tinggal dekat Mekah. Sebab apa? Sebab yang selain daripada Rasulullah dan Abu Bakar, semua dah berhijrah, semua dah pergi ke Madinah. Jadi tapi Rasulullah ni belum dapat perintah daripada Allah untuk berhijrah. Sampailah satu ketika Rasulullah dah dapat perintah. Dan waktu tu orang-orang Quraisy ni, dia dah plan ataupun dah rancang untuk bunuh Rasulullah. Satu hari tu, semua pembesar Quraisy ni berkumpul di Dar Al-Nadwah. Dar Al-Nadwah ni sebab apa? Dar Al-Nadwah ni adalah parlimen Quraisy, di mana diorang akan bermesyuarat dan akan memutuskan satu perkara lah. Yang mana perkara yang diorang bincangkan ketika itu adalah cara untuk menghentikan Muhammad ketika itu. Yang mana semua diorang tahu waktu Nabi Muhammad ni, dia punya ajaran ni memang dah berkembang pesat. Jadi diorang bermesyuarat supaya macam mana cara diorang nak menghentikan Muhammad ni. Jadi dalam mesyuarat dekat Dar Al-Nadwah ni ada beberapa cadangan syur. Antaranya apa? Yang pertama, dia cadangkan, ada orang cadangkan untuk mengurung Nabi SAW. Tetapi cadangan tu ditolak. Lagi apa? Mengurung. Satu lagi saya tak ingat. Tapi yang ketiga dan cadangan yang diterima oleh semua, cadangan yang disepakati ialah membunuh Muhammad. Sebab apa cadangan ini diterima? Sebab dalam mesyuarat tu melibatkan banyak bani, dan sekiranya diorang membunuh Nabi Muhammad, yang mana pada ketika itu diorang buat apa? Diorang telah kumpulkan semua pemuda-pemuda dari semua bani yang ada dekat Mekah tu untuk membunuh Muhammad. Jadi yang backup ataupun Nabi Muhammad daripada Bani Hashim, satu bani yang besar. Tapi diorang takkanlah diorang nak, bila semua bani-bani semua memusuhi Muhammad dan membunuh Muhammad,
Takkan Bani Hashim ni nak, orang kata apa, nak balas dendam kat semua kan. Jadi itulah daripada fikiran dia orang, Bani Hashim ni tak akan balas dendam dekat dia orang. Jadi sebab tu cadangan membunuh ni diterima. Jadi bila dah cadangan pembunuh ni dah disepakati, dan untuk pengetahuan tuan-tuan semua, cadangan untuk membunuh Muhammad ni adalah cadangan yang dicadangkan oleh satu orang laknatullah, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal ni sampai akhir hayat dia ni memang musuhin Nabi Muhammad lah. Jadi Abu Jahal cadangkan dan semua orang terima. Jadi pada malam tu, iaitu bila dia dah mesyuarat semua, dan perintahkan semua pemuda-pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad tu sendiri. Dia mengepung rumah Nabi Muhammad sehingga dia orang memang yakinlah yang Nabi Muhammad ni takkan boleh keluar. Tarikh ketika itu adalah 27 Safar. 27 Safar. Waktu tu Nabi masih ada dalam rumah, dan Nabi telah perintahkan saudara dia, iaitu Ali bin Abi Talib, untuk tidur dekat katil dia. Dan di situ datang bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang-orang pemuda-pemuda Quraisy ni yang berjaga, yang mengepung rumah Nabi Muhammad ni, dia orang tertidur. Rasulullah keluar dengan santai dan Rasulullah baca ayat daripada surah Yasin sambil menaburkan tanah-tanah dekat kepala pemuda. Rasulullah baca apa? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Seraya menabur tanah-tanah tu dekat kepala pemuda-pemuda. Dia orang jadi khayal, dia apa? Ada yang kata khayal, ada yang kata tertidur. Sehingga dia orang tak perasan yang Rasulullah ni lalu. Jadi Rasulullah pun lalu, dan Rasulullah pergi. Rasulullah pada Ma'la tu, kan saya kata cerita semalam, Rasulullah ada orang Ma'la. Rasulullah pada rumah dia, Rasulullah pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar, dan bila Rasulullah dah jumpa Abu Bakar, Rasulullah pun pergi ke Gua Thur ni tadi. Untuk apa? Untuk bersembunyi. Jadi bila orang-orang Quraisy yang waktu tu, dia apa? Pemuda-pemuda Quraisy yang waktu tu bila dia dah bangun, dia kata, mana? Orang-orang sekeliling tanya, kamu ni buat apa dekat sekeliling rumah Muhammad ni? Dia kata, rumah Muhammad dah keluar dah. Muhammad dah keluar daripada rumah. Dia kata, mana dia? Pemuda-pemuda tu kata apa? Kita orang boleh jaga malam daripada sini, tak nampak Muhammad ni keluar. Dia orang bila dia orang tertanya-tanya, semua kira seorang kenapa orang kata gitu. Maka dia orang masuk. Bila dia orang masuk rumah tu, ternyata yang ada dekat katil tu adalah Ali bin Abi Talib, bukannya Muhammad. Maka dia orang semua rasa marah. Waktu tu orang-orang Quraisy ni, pembesar-pembesar Quraisy ni, dia letakkan harga ataupun bounty untuk Nabi Muhammad ni. Dia letak berapa? Dia kata apa? Barang siapa yang dapat tangkap Muhammad ni, dia akan bagi 100 ekor unta. Maksudnya dia akan bagi harta untuk bagi sesiapa yang, dia akan bagi harta untuk sesiapa yang dapat tangkap Nabi Muhammad ni. So Rasulullah pun menyuruh dekat kat gua tu selama 3 hari. Selama 3 hari tu ada apa? Ada bantuan daripada anak-anak Sayyidina Abu Bakar sendiri. Antaranya Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ni tugas dia apa? Tugas dia adalah membawa berita mengenai apa tindakan orang kafir, tindakan kafir Quraisy ni. Mau berita, contoh dia letak apa, harga untuk Nabi Muhammad ni, dia letak ganjaran lah untuk siapa datangkan Nabi Muhammad ni. Dan kalau bawa berita orang Quraisy pergi ke Nabi untuk bagi tahu kepada Nabi Muhammad dan ayah dia sendiri. Dan satu orang lagi, anak Abu Bakar, iaitu Asma binti Abu Bakar. Asma ni dia buat apa? Dia tolong bawakan makanan untuk ayah dia dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang lagi, iaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni adalah satu orang pengembala kambing. Dan pengembala kambing ni, dia tugas dia apa? Tugas dia menghilangkan jejak-jejak kaki Abdullah dan Asma, supaya orang-orang tak perasan lah jejak kaki. Kan orang sana dia jalan di atas padang pasir. Bila kita jalan akan ada apa? Kesan tapak kaki.
Jadi tugas Amir bin Fuhairah ni, tugas dia adalah untuk menghilangkan keserta kaki tersebut. Baik, seterusnya bila apa? Diceritakan oleh Abu Bakar sendiri. Abu Bakar ni dia cerita dia waktu tu dia takut, dia memang takut. Sebab apa? Sebab bila orang kafir Quraisy ni dikejar, sehinggalah sampai satu tahap dia sampai dekat mana, dekat depan gua Sur tu sendiri. Sehinggalah Abu Bakar kata apa? Ya Rasulullah, sekiranya orang kafir ni, orang kafir Quraisy ni tunduk sedikit saja, pasti dia akan nampak kita. Rasulullah kata apa? Rasulullah dengan ayat dia, dengan perkataan dia, dia telah orang kata apa? Menenangkan Abu Bakar. Dia kata apa? Ya Abu Bakar, bi asnainillah thalithuhuma. Adalah ayat, dia punya ayat itu. Tapi dengan ayat itu maka tenanglah Abu Bakar ni tadi. Jadi orang kafir Quraisy yang berada dekat depan gua tu, diorang tak apa? Tak rasa dalam tu ada orang. Sebab apa? Sebab waktu tu Allah Ta'ala telah turunkan bantuan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Bantuan apa? Selemah-lemah bantuan. So Allah Ta'ala telah perintahkan labah-labah dan apa nak asal tadi? Burung merpati. Untuk apa? Untuk membuat sarang dekat depan pintu gua. Dan satu lagi ranting-ranting kayu yang bertebaran dekat depan gua, sehingga kan orang kafir Quraisy tak terfikir. Kalau ada orang yang masuk baru-baru ni, pasti dia dah buang semua apa? Sarang labah-labah tadi, dan pastilah burung merpati dah terbang. Macam itulah. Jadi ada satu orang tu dia apa? Dia kata tak apa, jom kita baling batu dekat dalam. Bila dia orang tunduk dan dia orang baling batu dekat dalam gua tu. Bila dia baling batu, kenalah dekat kepala Abu Bakar dan apa? Kerana itu membuatkan memberi kecederaan pada Abu Bakar. Dan ada satu lagi cerita dalam gua tu. Waktu tu Rasulullah tengah tidur dekat perut Abu Bakar. Bila dia tidur, dalam gua tu ada lubang-lubang tu. Lubang-lubang ni lah, lubang-lubang binatang berbisa lah, kalajengking dan sebagainya lah. Jadi bila Rasulullah tidur, Abu Bakar ni dia dengan sedaya upaya dia tutup lubang-lubang tu. Tutup lubang-lubang binatang berbisa tu supaya tak mengganggu Rasulullah SAW langsung. Bila waktu dia tutup tu dengan kaki dia, ada satu lubang tu, kaki dia kena gigit ular. Ular telah menggigit kaki Abu Bakar ni, sehingga Abu Bakar ni dia menangis, dia menahan kesakitan. Dia tak menjerit, dia tak keluarkan suara. Sebab apa? Dia tak nak dia punya tindakan itu membangunkan Rasulullah yang tengah tidur dekat riba ni. Inilah Abu Bakar dia sayang dekat Nabi. Dia sakit tak apa, jangan Rasulullah sakit. Jadi dia tahan sakit itu. Dia tak mampu bila dia menangis. Dia punya air mata dia tu telah kena dekat muka Rasulullah ni. Dan Rasulullah pun tersedar. Rasulullah tanya, Abu Bakar, kenapa kau menangis? Dan Abu Bakar pun beritahu yang dia punya kaki dia kena gigit ular. Jadi Rasulullah pun dia ludah dekat kaki Abu Bakar dengan serta-merta kesakitan Abu Bakar tu pulih. Jadi Rasulullah dan Abu Bakar diorang bersembunyi dalam gua ni selama 3 hari. Lepas 3 hari, Rasulullah pun sambung perjalanan dia. Rasulullah sambung perjalanan dia pergi ke Madinah. Dan waktu tu perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar ni telah dibawa oleh satu orang. Dia orang bukan Islam, tetapi Abu Bakar ni percaya dengan dia. Nama dia Abdullah bin Uraiqi. Abdullah ni dia orang bukan Islam, tapi dia bila Abu Bakar dah percaya dekat dia satu orang penunjuk jalan. Dia pun bawa Rasulullah dan Abu Bakar ni pergi ke Madinah melalui jalan yang tak biasa orang melalui. Itu dia cerita mengenai Gua Sur itu sendiri. Yang lepas ni bila kita dah sampai ke Gua Sur ni, kita boleh turun dan ambil gambar. Setelah beberapa minit, setelah sampai masa dia, diharapkan semua untuk kembali ke sini lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ni saya akan menceritakan pula mengenai tempat-tempat manasik haji. Jadi manasik haji tu apa? Tempat-tempat amalan haji. Maksudnya satu orang yang dia nak mengerjakan amalan haji pada tahun tersebut,
dia perlulah pergi ke tempat-tempat yang saya akan ceritakan lah. Jadi tempat yang pertama, tempat manasik haji yang pertama hari ni ialah Arafah. Arafah tu apa tuan-tuan? Arafah ni adalah tempat bagi para jemaah haji untuk berwukuf. Berwukuf ni apa? Berhenti pada malam pada tarikh dia 9 Zulhijjah. Maksudnya 9 Zulhijjah tu para jemaah haji tu mesti datang ke Arafah. Jadi dan berwukuf di Arafah ni juga adalah salah satu rukun haji. Maksudnya bagi satu orang nak mengerjakan haji, tapi jika dia terlepas untuk berwukuf di Arafah ni pada 9 Zulhijjah tersebut, maka terlepaslah hajinya pada tahun tersebut. Maka dia perlu ulang haji dia pada tahun selepasnya lah. Sebab apa? Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu ialah Arafah. Tuan-tuan ingat bila nak pergi haji nanti pastikan berwukuf di Arafah. Tapi jangan risau sangatlah, sebab pengurusan Malaysia dalam pengurusan haji adalah salah satu pengurusan dalam dunia yang diberikan pengiktirafan oleh Arab Saudi. Kerana pengurusan dia yang orang kata sangat sistematik. Baik, jadi seterusnya kenapa nama dia Arafah? Arafah ni juga pernah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, iaitu فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَةٍ. Ini dia Arafah ni, nama dia pernah disebutkan dalam Quran. Juga ada yang mengatakan nama Arafah tu diambil pada ketika Rasulullah Allah Ta'ala apa nama tu? Malaikat Jibril AS dia telah mengajarkan pada Nabi Ibrahim. Dia ajarkan apa? Dia ajarkan mengenai manasik haji di Arafah. Dia ajarkan pada Ibrahim. Bila dia dah habis saja, dia bertanya pada Ibrahim, Araftu, fahamkah kamu? Sudah tahukah kamu? Ibrahim kata apa? Arafta. Ya, saya faham. Daripada situ dia ambil nama dia, iaitu Arafah. Jadi Arafah ni tempat dia besar dan ada orang kata ada kelebihan lah. Ada hadis yang memberitahu ataupun mengkhabarkan mengenai kelebihan Arafah itu sendiri. Kelebihan dia banyak, antaranya mafhum dia lah. Mafhum dia Allah Ta'ala tak ada hari yang lebih ramai Allah Ta'ala membebaskan ahli neraka selain daripada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah itu sendiri. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sebaik-baik doa ialah doa yang dibaca pada hari Arafah. Jadi bila ada Arafah tu nanti, jangan bagi terlupa untuk berdoa. Bagi yang pergi haji, yang pergi ke wukuf di Arafah dan berdoa. Dan bagi orang yang tak pergi haji, cukup dia berpuasa dan berdoa pada hari tersebut. Jadi dekat Arafah ni juga ada, dan tempat kita berdiri sekarang ni adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni iaitu tempat, ataupun ada juga orang yang mengenali Jabal Rahmah ni sebagai Jabal Ilal ataupun Jabal Alal. Tapi rasanya bagi orang Malaysia ni lebih sinonim ataupun lebih dikenali sebagai Jabal Rahmah itu sendirilah. Jadi dekat Jabal Rahmah ni juga adalah saksi kepada apa? Saksi kepada pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita tahu Nabi Adam dan Siti Hawa ni bila dia orang dah diturunkan ke bumi, dia diturunkan secara berasingan. Nabi Adam, dia mengatakan Nabi Adam diturunkan di India dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Dan setelah berpisah selama berapa tahun, ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Bila dah berpisah selama bertahun-tahun, maka Allah SWT memperkenankan untuk mempertemukan dua orang ni lah. Dan dia orang ditemukan di mana? Di Jabal Rahmah ini. Jadi sebab tu ada yang mengatakan bila kita sampai ke Jabal Rahmah ni, kita disunatkan untuk berdoa, untuk minta jodoh. Tapi itu semua tak ada dalil-dalil yang mengatakan bila kita sampai ke sini untuk kita berdoa minta jodoh, khusus untuk kita berdoa minta jodoh, tak ada. Bila kita doa je apa-apa. Tak ada yang khusus, tak ada hadis Nabi mengatakan perkara macam tu lah. Jadi apa lagi dekat sini, dan dekat sini juga
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia menyampaikan khutbah dia yang terakhir sebelum kewafatan baginda sendiri, iaitu khutbatul wada. Dalam khutbah wada ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan ceritakan sedikitlah dia punya apa isi khutbah tu. Dalam khutbah tu Rasulullah dia beritahu apa? Antaranya, semua darah harta satu orang Islam tu terpelihara. Jadi kita bila satu orang tu dia masuk Islam, dia punya darah dia dan dia punya maksud nyawa dia lah, nyawa dia, harta dia telah terpelihara. Apa lagi? Bagi siapa yang memegang amanah, pastikan untuk mengembalikan amanah itu. Contohnya, saya meminjamkan duit kepada si fulan, bukan meminjamkan, orang kata suruh dia pegang duit saya sebanyak sekian banyaknya kepada si fulan. Jadi si fulan tu mesti jaga amanah dia dan serahkan balik duit itu kepada saya. Lagi apa? Rasulullah juga bersabda riba itu haram. Betapa sedihnya hari ni kita bila apa orang kata riba ni dah jadi makanan kita. Riba ni dah jadi apa? Orang kata dah jadi apa? Orang kita dah lali dengan riba itu. Betapa sedih ni. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tekankan dalam khutbah yang terakhir bahawa riba itu haram. Dan apalagi dari sini juga ada tempat yang dinamakan sebagai Al-Sakhrah, di mana itulah di mana Rasulullah bagi khutbatul wada, dan di situ juga di Al-Sakhrah ni juga turunnya ayat yang mengatakan bahawa Islam itu telah sempurna. Ayatnya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Semua orang Islam yang dengar waktu itu, ada yang mengatakan 124,000 sahabat, ada juga yang mengatakan 144,000 sahabat. Semua sekali rasa gembira bila turun ayat tu, alhamdulillah Islam kita ni dah sempurna. Tapi ada satu orang sahabat tu dia menangis. Kenapa dia menangis? Bila aku sahabat-sahabat yang lain tengok, sahabat tu adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar ni dia menangis. Bila ditanya, wahai Umar, kenapa engkau menangis sedangkan Islam kita, agama kita dah sempurna? Umar kata apa? Bila tak datang satu kesempurnaan, bila tak diambil apa? Dia ambil satu kekurangan. Maksudnya dia tahu bila Islam ni dah sempurna, Allah Ta'ala ni akan angkat Nabi dia. Tepatnya tangisan Sayyidina Umar tu setelah beberapa tu, dia kata setelah beberapa ketika Rasulullah pun wafat. Jadi itu dia cerita mengenai Arafah. Nah, setelah ini kita akan kembali ke bas dan kita akan apa? Menuju ke tempat manasik haji yang seterusnya, iaitu Muzdalifah. Baik tuan-tuan semua, sekarang ni kita berada di tempat manasik haji yang kedua, iaitu Muzdalifah. Muzdalifah ni sama juga macam Arafah. Dia telah disebutkan dalam Al-Quran ayat yang sama, iaitu ayat tadi fa idza afaqtum min Arafat. Arafat ni tadi untuk Arafah tu fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Dan ulama ada tafsir masy'aril haram yang dimaksudkan dekat sini ialah Muzdalifah. Muzdalifah ni tempat apa? Muzdalifah ni tempat para jemaah haji bermabit pada 10 Zulhijjah. 9 Zulhijjah dekat Arafah, 10 Zulhijjah dekat Muzdalifah. Jadi bila haji nanti setelah pergi sama juga macam Rasulullah waktu tu 9 Zulhijjah Rasulullah berada di Arafah, dan pada malam 10 Zulhijjah tu Rasulullah pergi ke Muzdalifah ni dengan Rasulullah bersolat maghrib dan isyak secara jamaat takhir kat sini, iaitu dekat Muzdalifah tu ni. Jadi Muzdalifah ni tak ada cerita macam Arafah tadi. Jadi dan dekat Muzdalifah ni ada juga satu masjid. Jadi nanti kita boleh pergilah masjid, sekiranya ada peluang kita boleh pergi masjid yang ada dekat Muzdalifah ni. Nama masjid tu ialah Masjid Masy'aril Haram. Jadi masjid ni tak ada macam masjid-masjid, tak macam Masjid Nabawi ke, tak macam Masjidil Haram ke. Ada kelebihan tu, cuma ialah dia ada dekat tempat manasik haji sahaja, iaitu Masjid Masy'aril Haram. Itu dia.
Baik, tuan-tuan semua, sekarang ni kita berada di Mina, iaitu tempat manasik haji yang ketiga. Baik, Mina ni tempat apa? Mina ni tempat bagi para jemaah haji untuk bermabit pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan Mina ni juga tempat bagi para jemaah haji untuk menyembelih kurban. Jadi sebabkan diorang menyembelih kurban ni juga sebab kenapa Mina ni dinamakan sebagai Mina. Dan dekat Mina ni juga ada satu masjid. Sama macam Muzdalifah. Muzdalifah ada masjid, Mina pun ada masjid. Tapi masjid dekat Mina ni beza dia ada kelebihan. Masjid dekat Muzdalifah tak ada kelebihan. Kelebihan dia apa? Kelebihan dia menurut hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalla fi masjidi hadzal khaifi 70 nabiyya minhum Musa." Lalu pun saya nak beritahu nama masjid yang dekat Mina ni ialah Masjid Khaif. Maksud hadis tadi tu telah bersolat dekat Masjid Khaif ni 70 orang nabi. 70 nabiyya minhum Musa, dan di antaranya ialah Nabi Musa. Jadi bagi sesiapa yang ada kelapangan nanti, bolehlah kita sama-sama untuk kita berziarah dan bersolat di mana tempat 70 orang Nabi ni dah solat. Dan apa lagi ada dekat Mina ni? Dan dekat Mina ni juga pada jemaah haji akan melontar jamrah. Semua kita mesti kena dengar pula. Dengar kalau jemaah haji ni mesti melontar jamrah. Jamrah tu dekat Mina je lah. Jadi jamrah ni ada 3. Jamrah Aqabah, Jamrah Wusta dan Jamrah Ula. Dan macam mana, apa cerita yang membuatkan jemaah haji ni mesti untuk melontar jamrah ni? Saya lupa nak cerita dekat Muzdalifah tadi. Dekat Muzdalifah ni tempat bagi para jemaah haji untuk mengutip batu. Berapa biji batu? 21, tak silap, 21 biji batu. Sebab apa? Sebab satu jamrah kita akan ambil 7 biji batu. Ada 3 jamrah. Kita perlukan 21 biji batu untuk kita melontar jamrah tadi. Kita akan kutip batu dekat Muzdalifah, bawa ke Mina. Tapi untuk jemaah haji daripada Malaysia, jangan risau. Sebab apa? Sebab jemaah haji ni tamu haji dia akan bagi satu uncang. Dia pergi haji dia akan bagi satu uncang. Dalam uncang tu dah berisi 21 biji batu. So bila kita dekat Muzdalifah nanti, tak perlulah kita susah nak berebut-rebut batu dengan orang lain, jemaah negara lain kan. Jadi kita akan kutip batu. Kita akan kambalin jamrah ni, melontar jamrah ni dekat Mina ni. Jadi cerita dia, satu hari Nabi Ibrahim alaihissalam dia pergi menunaikan haji lah. Bila dia menunaikan haji tu, datanglah syaitan datang untuk mengganggu Ibrahim ni tadi, mengganggu Nabi Ibrahim. Dia mengatakan syaitan tu datang berupa orang tua. Bila dia datang, dia nak mengacau Ibrahim ni dah tahu itu syaitan. Dia baling batu, dia baling untuk mengusir syaitan ni tadi. Yang kali pertama ialah dekat Jamrah Aqabah. Dia balik. Bila Nabi Ibrahim dah balik, si syaitan ni tadi pun lari. Bila dia lari, Nabi Ibrahim teruskan perjalanan sampailah ke Jamrah Wusta. Sampai ke Jamrah Wusta, datang lagi syaitan, datang nak mengganggu. Nabi Ibrahim pun baling lagi, sehingga syaitan tu pun lari. Nabi Ibrahim teruskan perjalanan sampai ke Jamrah Ula. Datang lagi syaitan tu nak mengganggu Nabi Ibrahim tu tadi. Nabi Ibrahim pun baling. Bila dia baling, last sekali dia dah habis baling, dia pun sambung perjalanan dia. Maka syaitan tu pun dah tak terlihat. Dan diambil daripada cerita ni tadi, maka jemaah haji mesti untuk melontar jamrah ni tadi. Wajibkan untuk melontarkan jamrah. Itu dia cerita mengenai tempat manasik haji. Setelah ini kita akan terus menuju ke mana? Ke Ja'ranah. Jom. Para jemaah, para hadirin rahman sekalian, sekarang ni kita akan menuju ke Ja'ranah ataupun Masjid Ja'ranah. Baik, Masjid Ja'ranah ni adalah tempat miqat kita. Jadi sampai je di Masjid Ja'ranah nanti, semua kita hendaklah kita bagi siapa yang nak menunaikan umrah yang kedua ni, kita hendaklah berniat umrah di situ.
Hanya bermiqat dekat Jaranah ni, dan kita menukar pakaian ihram kita. Jadi sebelum saya ceritakan lebih dalam mengenai itu, saya nak ceritakan dulu mengenai Masjid Jaranah itu sendiri. Jaranah ni diambil daripada nama satu orang perempuan. Perempuan apa? Yang satu masa dahulu, dia satu orang perempuan yang menjaga masjid ni. Dia mengabdikan diri dia untuk menjaga Masjid Jaranah ni. Maka bila dia wafat, bila dia meninggal, maka nama dia telah dijadikan sebagai nama masjid itu, dan sekarang masjid itu dikenali sebagai Masjid Jaranah. Jadi Jaranah, kenapa kita kena pergi ke Masjid Jaranah ni? Apa yang ada selain daripada miqat ni? Masjid Jaranah ni sebenarnya adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dia mengumpulkan para tawanan, mengumpulkan harta ghanimah perang. Perang apa waktu tu? Siapa yang beritahu? Siapa yang boleh beritahu saya? Perang waktu tu adalah perang Hunain. Waktu perang Hunain ni, Rasulullah dan tentera Hawazin tu, bila dia lawan, perang ni telah dimenangi oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Dan waktu tu tawanan dan harta tu telah dibawa ke Masjid Jaranah ni. Dan dia ada keunikan sedikit dalam pembahagian harta pada ketika itu. Pada masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia duduk dekat Masjid Jaranah ni selama lebih 10 hari. Sehingga sahabat-sahabat ni pelik, kenapa Rasulullah tak bagi lagi harta rampasan ni? Kenapa tak bagi-bagi lagi harta ghanimah? Soalnya perang-perang sebelum ni, lepas perang terus bagi harta rampasan, maksudnya terus dibagi-bagikan kepada semua ahli perang lah. Jadi tapi waktu perang Hunain ni, Rasulullah hold dulu harta ghanimah tu, tak terus dibagi-bagi. Dan lepas 10 hari, bila sebenarnya Rasulullah dia tunggu orang-orang Hawazin ni tuntut dia punya harta. Maksudnya tuntut tawanan, maksudnya dia tentera Hawazin yang ada insaf, ataupun tentera Hawazin nak memeluk Islam. Bila dia memeluk Islam, Rasulullah akan bagi balik harta dan tawanan. Itu tujuan Rasulullah sebenarnya. Tapi bila dah lebih 10 hari yang tak datang juga, maka Rasulullah pun membagi-bahagikan harta. Tapi Rasulullah lebih dia bagi-bagi harta tu lebih kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Contohnya perang Hunain ni, dia 19 hari selepas daripada Fatul Mekah. Waktu Fatul Mekah tu ramai lah orang-orang Mekah waktu yang baru masuk Islam. Bila dia baru masuk Islam, dia masih tak kenal lagi Islam ni, terus dia orang ikut perang untuk mempertahankan Islam. Maka Rasulullah ni, tujuan dia pun bagi harta tu banyak, dia bagi untuk orang-orang yang baru masuk Islam, maksudnya orang Mekah, maksudnya orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang dah lama ikut dia. Waktu tu rasa macam Rasulullah ni dah lupa kita orang lah yang, kami lah yang tolong dia waktu Rasulullah susah dulu, tapi hati tak bagi dekat kita orang. Dia adalah bunyi-bunyi dalam kalangan orang-orang Ansar tu yang macam tak setuju dengan perbuatan Nabi dalam pembahagian harta. Jadi ada satu orang sahabat tu, dia bagi tahu Nabi mengenai perkara tu. Maka Nabi pun panggil para sahabat Ansar tu tadi. Kenapa? Betul ke aku dengar korang semua tak setuju dengan pembahagian harta. Maka dia orang pun mengiyakan. Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah pun terangkan bahawa Rasulullah bagi ni supaya orang-orang yang baru masuk Islam ni lebih dekat dengan Islam. Rasulullah kata macam mana? Tak bersyukur ke orang-orang Ansar ni yang apabila aku akan balik dengan korang ni. Maksudnya Rasulullah ni akan stay dengan orang-orang Ansar. Rasulullah tak akan, walaupun kota Mekah dah bebas daripada orang Quraisy, daripada orang kafir Quraisy, daripada orang musyrikin, Rasulullah tetap balik ke Madinah. Walaupun Rasulullah sebenarnya orang Mekah. Bila dengar Rasulullah cakap macam ni, orang-orang Ansar yang tadinya tak setuju dengan perbuatan Rasulullah menangis. Yang menangis tu menyesal dengan perbuatan diorang tadi. Yang menyesal dengan tanggapan diorang yang mengatakan bahawa Rasulullah dah lupa diorang. Sedangkan Rasulullah tetap ikut dengan diorang walaupun Rasulullah sangat cinta mereka. Jadi selepas daripada pembahagian harta tu tadi, barulah ada beberapa orang Hawazin datang untuk menuntut harta diorang tadi. Maka Rasulullah pun tanya pada diorang, tanya sama ada diorang nak tuntut harta ataupun tuntut tawanan. Maka Hawazin tu apa yang diorang nak tuntut tawanan.
maksudnya anak-anak dan isteri dia orang. Maka Rasulullah pun Rasulullah perintahkan kepada sahabat-sahabat yang memegang tawanan tadi untuk lepaskan secara baik. Jadi tak lengkaplah sekiranya kita ceritakan tentang Masjid Ja'ranah ataupun mengenai harta rampasan perang Hunain sekiranya kita tak ceritakan sedikit mengenai perang Hunain itu sendiri. Jadi perang Hunain ni macam saya katakan tadi, perang Hunain ni berlaku 19 hari selepas Fathu Mekah. Perang Hunain ni perang di antara Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat dia, iaitu tentera Islam seramai 12,000 orang, 10,000 orang daripada kalangan daripada Madinah dan 2,000 orang daripada Mekah. 12,000 orang daripada tentera Islam dan 30,000, 20,000, ada yang mengatakan 30,000 daripada Puak Hawazin tu sendiri. Puak Hawazin ni dia apa yang buatkan dia orang 30,000 ni adalah dia orang mencampur. Dia orang termasuk Puak Thaqif, ada beberapa lagi, ada 4 kaum yang ikut serta dalam perang Hunain ni untuk memerangi Rasulullah. Maka bila dah cukup 30,000 orang dan bersama panglima orang kafir, maknanya panglima orang Hawazin ketika itu ialah Malik bin Auf. Malik bin Auf ni telah kumpulkan sepunya tentera-tentera dia tu dekat satu lembah yang bernama Lembah Autas. Waktu dekat Lembah Autas ni ada satu orang pencen tentera, nama satu orang tua. Dia dulunya satu orang tentera, dia pun nasihatkan dekat Malik ni. Dia kata apa? Wahai Malik, tak payahlah kau perang dengan Rasulullah. Kau pasti kau akan kalah, kau tak akan menang lawan Rasulullah. Wahai Malik ni kata apa? Malik ni sombong. Dia kata, aku ni lebih tahu daripada kau. Lebih kurang itu lah dia kata. Dia macam dia nak juga perang dengan Rasulullah. Apa penyebab perang? Apa penyebab dia nak perang ni? Waktu tu dia dia orang pun rasa tergugat dengan Islam ni. Macam mana Islam ni boleh berkembang dan dia orang boleh kalahkan Quraisy. Maka si Malik bin Auf ni kumpulkan tentera dia. Apa yang menyebabkan dia sampai 30,000 orang ni? Ini kerana dia orang bawa sekali anak-anak dia orang, bini, isteri dia orang pun dia orang bawa. Itu yang menyebabkan tentera dia orang ni melebihi 30,000 orang. Jadi bila satu orang pencen tentera tu, saya lupa nak beritahu nama dia tadi, nama dia ialah Duraid bin As-Sammah. Duraid As-Sammah ni yang nasihatkan Malik ni. Dan bila Malik ni tak dengar, maka dia orang pun tak teruskan perang. Bila dia orang dah perang, dia orang dah sampai di Hunain ni, maka waktu tu orang tentera Islam waktu tu dalam hati dia orang tak mengharap. Ada yang mengatakan dia orang ni tak dia orang pertama kali dalam perang dalam keadaan tentera yang ramai. Selama ni dalam perang 313, 1,000, beberapa orang sikit lah. Ini pula dalam perang tiba-tiba dia orang ada 12,000 tentera. Maka ramai dari kalangan dia orang tu rasa pasti kita akan menang lah. Yang macam sebelum ni dia orang berharap pada Allah untuk bantu dia orang, tapi kali ni dia orang macam yalah, ramai nak perang. Selama ni tak pernah ramai. Tak ramai pun menang, takkanlah ramai kalah. Gitu lah dia orang punya fikiran. Dia tak mengharapkan Allah. Pada mula-mula dia orang datang tu, dia orang tentera Islam waktu tu telah dipukul mundur ataupun dia orang dah diserang awal. Dia kena serang hendak. Bila dia sampai ke lembah tu, dia orang kena serang, dan ramai antara orang Islam yang mundur, yang ke belakang. Bila dia ke belakang, Rasulullah SAW sendiri menaiki keldai dia, pergi menerjang ke hadapan untuk berperang seorang-seorang. Dia nampak Rasulullah tu, ada satu orang sahabat merangkap pakcik Nabi sendiri, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dia lari ke depan untuk mempertahankan Rasulullah, dan dia jerit supaya nak memanggil tentera-tentera Islam yang lain. Dia tentera-tentera Islam yang lain, dia tengok Rasulullah pergi perang sendiri, maka dia orang pun pergi ke depan. Dia pun maju balik. Dia orang maju dengan izin Allah, 12,000 lawan 30,000 tentera, dan Islam pun menang. Bila dia menang, Puak Hawazin dah kalah. Malik bin Auf dia telah lari ke Taif dan meninggalkan dia punya tentera-tentera dia. Maka Puak Hawazin pun kalah. Dan selepas itu barulah Rasulullah bawa tawanan-tawanan perang dan harta ghanimah ataupun harta rampasan perang tu pergi ke Ja'ranah. Itu dia cerita mengenai perang Hunain. Selepas itu barulah Rasulullah bagi duduk 10 hari baru bagi harta. Jadi selepas ni saya akan lepaskan semua, dan lepas selesai memakai ihram,
sekiranya nak bersolat boleh bersolat. Sebab itu kita kembali ke sini, kembali ke dalam bas, dan kita akan pergi kembali ke Makkahul Mukarramah. Itu saja untuk hari ini.